Menarik di Malaysia hari ini, Khamis 20 Januari. Sistem penggunaan RFID, apakah yang perlu kita tahu? Juga diskusi menarik, pemulihan dan sokongan masyarakat begitu penting untuk terus mempantras ketagihan data. Tanaman bonsai tinggi nilainya. Teruskan menonton Malaysia hari ini. Jom kita mulakan Malaysia hari ini. Assalamualaikum semua, apa khabar? Hai, saya Hanif Miswan dan juga Fariha On untuk edisi hari ini, Khamis 20 hari bulan Januari. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi kepada kalian juga yang menonton MHI pada pagi ini 9.30 pagi hingga 10.30 pagi. Pastikan anda bersama dengan kami nanti, okey? Hari ini kita akan bawakan sikit pengisian. Tadi dah beritahu kan suara abang tadi. Opa tadi suara dia macam ni ya. Memang macam iklan TV lah. Iklan di TV, okey? Dan kita nak bawakan ini berkaitan dengan sekarang sedang hangat lah. Memang ramai memperkatakan. Benar. Ada juga yang mula nak belajar berkenaan dengan sistem ini, RFID. Frekuensi radio ni untuk ditol lah kan. Ada yang mendapat reaksi positif tapi tak kurang jugalah yang mempersoalkan sebab ada ke depan, ke belakang. Ke depan, ke belakang. Awak je pagi tadi saya pagi tadi, awak semalam kan? Semalam menyaksikan juga adalah sebuah kereta. Mungkin mereka telah menukar kepada sistem RFID itu. Cumanya adalah beberapa masalah berkaitan dengan mungkin tak dapat detect ke kan? Mungkin juga pemasangan RFID itu ke kan tak dapat baca dan sebagainya. Jadi menyebabkan kesesakan. Berdatuk panjanglah kami di belakang itu. Okey, ini berkenaan dengan Kabinet telah pun memutuskan memberi pilihan kepada para pengguna tentang nak ambil RFID dulu ke. Sebab ini kan dalam masa proses peralihan. Betul, masih lagi. Dan sekarang ini baru saja diumumkan berkenaan dengan pilihan yang akan diberikan kepada pengguna. Ketiga-tiganya masih lagi akan terus diguna pakai. Dan untuk itu kita di Malaysia hari ini semalam telah pun membuat satu sesi tinjauan lah. Berkaitan dengan perkara ini dan kita nak saksikan dulu ni di Instagram kami berkenaan dengan polling ini. Sebagai pengguna jalan raya, adakah anda bersetuju dengan penggunaan RFID di lebuh raya? Baik, dan jawapannya 26% mengatakan setuju, manakala tidak 74%. Ini jelaslah mesej yang digunakan. Mungkin kerana permulaan ni dan semua perbincangan yang saya dengarkan termasuk ada kaca televisyen, di radio dan juga di akhbar mengatakan bahawa mungkin ini permulaan, pastinya banyak sekali penambahbaikan dan mungkin itu antara keputusan juga yang dengan cepat dibuat untuk memberikan pilihan lah, tidak mewajibkan secara sepenuhnya. Dan untuk itu kita nak tinjau juga berkaitan dengan komen-komen di Facebook yang kami juga telah paparkan semalam berkaitan dengan adakah anda bersetuju atau tidak dengan penggunaan RFID pada ketika ini. Okey, ada yang mengatakan banyak kelemahan, tidak setuju. Ada yang kata setuju seperti di atas. Setuju, mudah dan senang top up. Cuma kena upgrade sistem lagi bagi lebih pantas. Ada yang kata tak boleh ke RFID ni buat macam smart tag? Tak perlu tampal, senang nak alih ke kereta lain. Kalau misalnya ada 2-3 buah kereta. Betul. Okey. Lagi dia kata pembaharuan tu bagus, baik, tapi jangan memaksa dan cepat berpuas hati dengan pelaksanaan yang belum tentu berkesan. R&D sebelum ni pun belum berjaya. Kenapa harus mendesak pengguna sesuatu yang belum pasti keberkesanannya? Ini panjang abang ni. Pengguna juga harus diberi pilihan sistem yang ingin mereka guna sebab bukan semua boleh menggunakan RFID. Plus dan juga THB perlu kelancaran trafik di semua tol dan utamakan pengguna. Dan di Facebook juga kita ada ni juga kan, polling di story sini ya. Okey. Ini pun ada juga di polling yang kami bawakan. Ada? Tadang! Click to be story. Itu dia. Sebelah. Sebelah okey dia. Okey. Ini lagi banyak. Yang mengatakan tidak setuju. 83%. Hanif, setuju 70% ya? Dan ini jelaslah menunjukkan satu mesej. Mungkin sebab isu ini sekarang lah, saya percaya. Apatah lagi dengan gambar-gambar daripada semalam, kemarin juga sejak penggunaannya secara sepenuhnya dilakukan. Termasuklah pada pagi tadi pun saya tersangkut jauh juga kerana satu lorong itu sahaja. Bila ada yang ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang tu, itu akan terus memberikan impak kepada lorong lain. Ini yang sempat saya rakamkanlah. Di lorong tu sebab itu satu saja pada ketika ini dibuka di Plaza Tol dan ada satu kereta tersangkut, maka tersangkutlah semua lorong yang lain. Ya, sebab kita mengharapkan bahawa RFID ini akan melancarkan lagi kan kata sistem pembayaran tol tanpa berpalang. Apatah lagi kita difahamkan nanti akan
terus digunakan pada 2023 akhir Yep. tahun tu. Jadi mungkin kena beri masa lebih kalau misalnya nak terus beralih ke sana kan. Betul. Bagi pilihan dulu sikit-sikit slow-slow dulu. Walaupun RFID ni telah digunakan sejak 2018 kan. Betul. Dan sepatutnya digunakan sepenuhnya pada tahun ini. Dan kita ingin mendapatkan pandangan daripada salah seorang pakar. Ini adalah jurutera pakar instrumen dan kawalan syarikat minyak dan gas antarabangsa iaitu Insinyur Luqman Al-Hakim bersama dengan kita secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi tuan. Waalaikumsalam. Hanif, Fariha, apa khabar? Baik. Cik Luqman sihat? Alhamdulillah. Baik. Kita bercakap berkenaan dengan RFID. Tadi Bakpul ni, ini antara di Facebook MHI, Ya. 83% kata tidak setuju. Yang setuju hanya 17% saja. Jadi, sebab sekarang ini kan tengah bercakap berkenaan dengan kenapa nak kena secara tiba-tiba kan, kena ada pilihan-pilihan lain sepatutnya diberikan supaya untuk memudahkan lagi mereka ni. Jadi pendapat Cik Luqman sendiri bagaimana? Saya merasakan bahawa isu RFID ni dia ada beberapa faktor. Bukan semata-mata isu teknologi. Dia juga berkaitan dengan bagaimana komunikasi ataupun awareness diberikan kepada semua pelanggan. Dan juga berkaitan juga dengan isu pilot. Bagaimana pilot yang telah berlaku sebegitu lama dengan data dan fakta yang banyak, tetapi agak kurang penambahbaikan dilakukan apabila deployment penuh dilakukan baru-baru ini. Teknologi tak ada masalah, Hanif dan Fariha. Teknologi itu sebenarnya kita katakan Malaysia ini sebagai sebuah negara late adopters. Okey, Cik Luqman. Lambat melaksanakan suatu teknologi. Negara lain sudah begitu pantas di hadapan. Teknologi itu terbukti, tetapi mungkin pelaksanaannya perlu dilihat kembali. Saya tertarik sebab tadi kata kita dah buat pilot study berkenaan dengan teknologi ini. Kita mungkin terlambat dari sudut penambahbaikan dan juga adaptasi ketika kita nak melancarkan. Adakah perkara ini dah dijangka dan sepatutnya penambahbaikan itu boleh dilakukan lebih baik, Cik Luqman? Saya merasakan sudah tentu banyak kelemahan yang perlu diperbaiki oleh pihak PLAS sendiri dari segi komunikasi kepada para pelanggan. Ini saya maksudkan begini, apabila kita memberikan autoriti kepada pengguna untuk memasang sendiri melekat RFID itu di kereta, sudah tentulah pelbagai masalah ataupun isu timbul. Saya katakan tidak boleh pasang di atas cermin tinted sebagai contoh. Tidak ada spesifikasi yang jelas. Tinted gelap bagaimana boleh, tinted gelap bagaimana tak boleh. Itu satu perkara. Yang kedua, kita katakan tak boleh dekat dengan besi ataupun metal. Keseluruhan kereta itu sendiri dibuat pada metal. Betul. Jadi bagaimana kan? Jauh bagaimana, jaraknya dan sebagainya. Dan ada juga saya difahamkan pengguna yang menggunakan RFID yang masih belum aktif. Maksudnya dalam apps Touch 'n Go tu kita boleh tengok e-wallet dia aktif dan tak aktif. Dia belum aktif lagi dia dah pakai, memanglah tak lepas kan. Jadi benda ini bagi saya satu kepincangan yang disebabkan oleh komunikasi dan awareness sahaja, bukan sangat teknologi itu sendiri. Betul. Saya tertarik dengan kata awareness. Kan macam mana sepatutnya informasi itu kena lebih sampai secara telus. Kan baru kita faham. Kalau kita tak faham, kita tak boleh nak buat. Tapi memandangkan RFID ni telah pun disarankan pada 2018 untuk ditukarkan. Jadi saya nak tanya pendapat Cik Luqman. Sepatutnya berapa lama tempoh sepatutnya yang diberikan kepada para pengguna ini kan? Kalau kata kita nak pakai ni kalau boleh akhir tahun 2023 semua dah kena tukar. Jadi bagaimana dalam keadaan sekarang ini dah 2022? Betul. Bagaimana untuk kita mencapai sebenarnya? Pilot projek yang telah berlaku selama lebih kurang setahun lebih ini sudah memadai. Cuma sejauh mana pihak PLAS mengambil kira maklum balas, data dan fakta yang telah dikumpulkan itu untuk penambahbaikan. Isu penambahbaikan ini saya nampak ada gap ataupun jurang di situ. Adapun untuk kita melaksanakan secara penuh 2023, saya yakin dan amat percaya dengan komunikasi, dengan awareness, dengan pendidikan, dengan segala bentuk bantuan ataupun workforce yang akan dibuat lepas ini untuk mengatasi krisis yang telah berlaku ini, insya-Allah kita boleh melaksanakan secara penuh. Saya yakin tak ada masalah. Isu dia bukan masalah teknologi, isu dia ialah awareness pengguna, para pengguna sendiri, komunikasi dan memberikan maklum balas yang tepat. Apa jalan yang cepat, tepat dan paling berkesan sekarang ni untuk kita selesaikan dan memberi pengajaran kepada semua ni, Cik Luqman sekarang? Okey, saya menyarankan pihak PLAS untuk mengadakan satu task force. Task force khusus untuk mengurus krisis. Saya sebutkan ini sudah berlaku krisis ya, walaupun kita katakan mungkin akan berlanjutan selama seminggu 2 minggu sahaja, lepas tu para pengguna sudah biasa dan akan lancar. Krisis pasukan ini harus memberikan bantuan pertama sekali pemasangan.
Ramai yang juga menuntut untuk RFID itu diberikan secara percuma. Saya sudah tentulah bersetuju. Saya Tapi setuju itu juga. dari segi komersial, komersial kita tak sentuhlah kat sini kan. Ya. Apa salahnya sebagaimana di awal dulu kita berikan secara percuma, kemudian pasangkan juga secara percuma supaya spesifikasi dan installation itu berlaku dengan baik. Itu yang pertama. Dan juga dia boleh test kan, ada alat untuk test dia sebelum dia gunakan di tool yang sebenar. Ya. Jadi saya rasa pasukan-pasukan ini harus mobile, bergerak, berada di mana-mana untuk membantu. Dan juga cadangan saya yang kedua itu kita mencipta satu sistem supaya e-wallet yang kehabisan baki juga tidak tersangkut. Ya. Maksudnya ada sistem kredit ataupun hutang yang membolehkan kereta ini lepas, tapi dia kena bayar kemudian. Betul. Saya setuju dengan itu. Ya. Kan kadang-kadang kalau kita balance tak cukup pun, itu antara faktor utama yang jadikan kesakan ketika berada di tol. Cik Luqman, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ini. Pastinya kita tahu dan harapkan bahawa apa yang disarankan tu pihak yang bertanggungjawab mengambil sedikit tumpuan dan juga fokuslah untuk menyelesaikan masalah yang sedang berlaku ni. Terima kasih sekali lagi Encik Luqman. Terima kasih Farah. Jumpa lagi nanti insya-Allah. Assalamualaikum. Ya, apa yang dikatakan tu itu betul saya rasa. Kan sebab sekarang ni kalau macam saya sendiri pun macam tanya, kamu nak beli RFID ni walaupun dah lama benda tu, awareness dan juga mungkin promosi tu kena lagi yalah turun padang lah kan. Beri education kepada semua juga, termasuklah kepada kita. Jangan lupa kita terus masih lagi membuka terus setuju atau tidak. Kalau setuju kenapa, kalau tidak kenapa, mungkin boleh teruskan komen juga di Facebook kami terutamanya dan juga Instagram yang akan kami terus berikan isu-isu semasa. Kita nak berhenti seketika, selepas ini ada perkongsian satu lagi Fareha. Ini berkenaan, saya rasa mungkin kalau kita sentuh mengenai topik ini tak habis pun. Betul. Kalau kata mungkin sampai kiamat pun tak akan habis tentang topik ini berkenaan dengan penyalahan gunaan dadah. Dan juga bagaimana kita nak memulih, nak memberikan semangat kepada mereka yang ingin betul-betul berubah. Dan kita bawakan juga antara individu yang turut bersama dengan kita untuk memberikan pengajaran ini. Tapi kita nak berhenti seketika, terus kekal dengan kami di Malaysia hari ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita nak teruskan perbincangan berkenaan dengan bahana dadah. Tapi kita nak berikan pemulihan dan sokongan kepada mereka sebenarnya. Untuk itu kita bawakan dua individu yang saya percaya akan memberikan satu perkongsian yang sangat baik pada pagi ini juga. Kita nak perkenalkan terlebih dahulu. Kita ucapkan selamat datang kepada Puan Siti Mariam Mursidan, Pengarah Bahagian Rawatan, Perubatan dan Pemulihan AADK. Berjumpa kita sekali lagi Puan. Sihat ya? Sihat Alhamdulillah. Terima kasih kerana sedia bersama kami. Dan kami sangat bersuka hati dengan kehadiran Encik Suzaidi Sulaiman, mentor kepulihan AADK bersama dengan kita juga. Saya nak puji sebenarnya. Semua lelaki memang akan rasa bangga bila pakai warna pink. Betul kan? Betul. Dia rasa hebat. Itu ambil keberanian tu kan Cik Zaidi kan? Bukan senang tu. Bukan senang tu. Dan kalau cakap bukan senang juga apabila seseorang itu terjebak dengan bahana dadah dan keluar daripada kepompong itu. Jadi kita nak berbicara langsung berkenaan dengan ini. Okey. Saya nak tanya dulu dengan Cik Suzaidi. Cik Suzaidi mempunyai pengalaman itu. Terbabit dalam dadah pada tahun? Pada tahun 1980-an lah. 80-an. Lama terlibat. Mungkin sebagai permulaan boleh ceritakan sedikit pengalaman apa yang menyebabkan Cik Suzaidi. Okey, saya terlibat dengan penanganan dadah berpunca daripada pengaruh rakan sebaya lah. Jadi pengaruh sebaya sebab dekat kampung tu, kita bersama dengan kelompok kita. Satu baya umur semua kan. Jadi masa tu kita ada klik kita. Mesti ada 2-3 orang klik kita kan yang kita dengan dia tak boleh dipisahkan lah. Hidup semati lah. Ini memang geng ni lah. Geng mautnya lah. At least benda tu yang berlaku sebab kita ada pada masa tu kita nak rasa satu benda yang ekstrim yang mencabar. Tapi kita tak tahu nulis tentang bahaya dadah. Tapi kita nak seronok. Biasa dekat kampung ada kenduri kahwin, ada band boy. Kita nak joget tu bukan satu perkara mudah tu. Mesti ada kebas kepala baru boleh joget. Kalau tak kebas kepala macam mana kita nak joget? Malu pun ada kan. Tapi kita steam lah. Steam pada peringkat permulaan ni minum air, arak, lepas tu kena ganja. Pada peringkat permulaan lah. Lepas tu dia akan naik taraf. Naik taraf. Naik taraf ke heroin lah. Heroin. Maknanya memang sampai itu kalau ikut dadah heroin tu tinggi dah habis tu. Itu paling atas satu.
Dia high dah. Itu penamat dia. Dah tak ada dadah lain lagi kita nak kena. Ya. Okey, Puan Siti mungkin boleh berikan sedikit penerangan berkaitan dengan kerjasama bersama dengan Cik Suzaidi di antara AADK dalam usaha untuk memberikan pemulihan dan education kepada mereka ini semua. Okey. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kerana beri peluang pada ADK untuk memberi sedikit penerangan berkenaan masalah penagihan dadah ni yang saya kira masih tak selesai. Seperti Saudara Suzaidi ni, dia adalah salah seorang klien saya sendiri sebenarnya dulu. Masa saya mula-mula kerja dulu, saya jumpa dia, masa tu dia dah macam kira orang hardcore lah kan. Sebab saya masuk kerja, dia dah mula terlibat dengan penagihan dah memang sangat lama, dan keadaan itu memang pada ketika itu kita memikirkan kenapa keadaan ini berlaku. Dan bila kita lihat balik, apabila kita jumpa dia balik dan begitu jumpa family dan sebagainya, dan kita bila melihat penagihan ni sebenarnya dia adalah perkara yang dah di ujung jalan. Maksud sebelum dia pergi ke penagihan tu banyak perkara-perkara lain yang menyumbang ke arah penagihan. Sebab masa mula-mula tu dia bukan menagih lagi. Dia baru nak cuba, baru nak tahu, dan dia peringkat awal tu baru berguna. Jadi perjalanan untuk menjadi seorang penagih tu sangat panjang. Dia bukan jadi satu hari terus jadi penagih dadah, tak. Jadi masa Encik Zaidi tadi cerita, dia kata dia bermula dari rakan sebaya. Maksudnya rakan sebaya ni dia dalam kelompok dia mungkin dia ada isu ataupun ada perkara-perkara yang dia tak dapat selesaikan ataupun rasa tak puas hati. So maksudnya dia pergi berjumpa pada rakan sebaya ataupun dia memang dia suka bersama rakan sebaya berbanding orang lain. Jadi dari situ dia akan share apa perkara-perkara yang mungkin menggembirakan dia. Dia dapat release something. Jadi dari situ dia pada rakan sebaya ni dia akan kenal. Kawan dia akan cuba kenal lah. Jadi pada peringkat awal perkenalan tu dia bermula pada satu pengenalan, kemudian dia akan terus naik kepada peringkat yang saudara saya cakap lah, daripada mula dia merokok, minum alkohol, ganja dan seterusnya kepada heroin. Jadi dalam proses dia nak memulihkan ni saya rasa banyaklah jatuh bangun saudara Zaidi ni. Saya melihat sendiri bagaimana dia jatuh bangun dia. Macam mana dia mula-mula duk okey, lepas tu dia relapse balik, dan kekuatan diri dia ni adalah dalam diri dia sendiri. Kita ni adalah membantu. Kita bagi dia punya input, macam kita bagi vitamin dan sebagainya. Dan apabila dia dah berjaya, ini adalah satu kejayaan saya rasa ni kita patut ketengahkan dan memberikan tahu bahawa seseorang itu boleh pulih sebenarnya. Tapi cara untuk pulih tu yang bagaimana? Banyak kaedah. Baik. Bila kata ada jatuh bangunnya Cik Zuhaidi, kan? Bila dah lama dengan ni. Maksud jatuh bangun tu bagaimana? Maksudnya bila dah pergi ke AADK, dah baik, berulang kali ke keluar masuk bagaimana? Okey, peringkat permulaannya, okey saya ceritalah. Saya masuk pusat 3 kali. Itu penjara 3 kali. 6 kali. Baru saya jumpa jalan keluar pada tahun 1999 tu. Memang dia kepulihannya adalah satu proses yang bukan terlalu mudah. Dia ada jatuh, bangun, sebab kita nak pulih senang. Nak pulih senang, 14 hari dah settle lah. Cuma kita nak kekalkan kepulihan tu. Super juga macam Puan, Encik. Nak kekalkan kerja. Satu perkara, cari kerja senang. Yalah, tapi kita nak kekal tu, kita nak masuk pukul 9. Dalam masa 10 tahun, boleh 9 aja. Susah, macam-macam. Nak payah pancit kereta tak ada minyak, macam-macam. Super juga macam saya dulu. Kadang-kadang tengah jalan jam, enjin jam, dah enjin jam habislah. Kena repair, hantar balik pusat serenti. Dari sudut AADK ada peranannya. Ada Tapi peranan. sokongan daripada ahli keluarga, masyarakat setempat, itu penting lah. cabaran tu macam mana? Itu penting. Pada peringkat permulaannya, kita dah menipu 10 tahun, 15 tahun, kita dah menipu. Dalam masa 1 tahun, 2 tahun masuk pusat serenti, orang boleh percaya ke? Tapi dengan apa yang kita nak bukti dekat masyarakat ni? Kita kena buatlah. Ini kita terbalik tau. Ini saya cerita terbalik. Okey. Kita pula yang mengharap masyarakat terima kita. Padahal kita dah buat hal dekat masyarakat. Okey. Kita merayu masyarakat terima, saya tak boleh. Sebenarnya masyarakat ni menaruh harapan dekat kita. Kita buktikan dengan kesungguhan kita, buat kata Puan Siti Mariam tadi. Kita kena ubahlah diri kita. Tunjuk Pokok dulu. pangkat, tunjuk dulu. Ini ada cerita satu budak dia bebas pusat serenti. Dia cerita kat saya macam mana gini. Saya cakap satu je. Kalau engkau nak berubah, engkau nak dapat jodoh, senang aja. Duduk kat surau. Lipat sejadah, bentang sejadah. Lipat sejadah, bentang sejadah. Selama 3 tahun, insya-Allah kau dapat jodoh. Wow. Tak mustahil imam tepuk kau. Baik kau yang kau terimalah menantu. Tak.
Kita dia. ini antara cerita Cik Suzaki kan yang mengalami sendiri, dan kita nak tahu juga bagaimana AADK menerima pelbagai orang kan, bukan sekali dua. Mungkin muka sama tu akan berulang-ulang kali. Tapi kita nak tanya sebentar nanti bagaimana peranan besar yang dibawa AADK ini. Tapi Hanif, kita nak saksikan terlebih dahulu. Betul, ini pasangan suami isteri yang pulih daripada ketagihan dadah, dan ini ada satu perkongsian yang disediakan oleh rakan wartawan kami. Jom. Angkara dadah, seorang individu itu sanggup bertindak di luar kawalan sehingga ada yang tergamak membunuh. Seperti kes yang berlaku baru-baru ini, Malaysia digemparkan dengan kejadian menyayat hati. Seorang ibu maut dipenggal oleh anak gara-gara dadah. Dengan kerjasama agensi anti dadah kebangsaan Daerah Ceras, kami berpeluang mendalami kisah sepasang suami isteri yang pernah terlibat dengan najis dadah. Saya mengambil dadah berumur 16 tahun. Saya mengambil itu disebabkan pengaruh kawan-kawan. So, kawan saya mengajak saya benda itu untuk nak tenangkan fikiran. Masa saya mengambil itu jenis ganja. Lepas saya minum ganja tu selama berapa bulan diorang mengajar benda lain pula, iaitu syabu. Seawal usia 16 tahun itu juga, dia turut terlibat dengan aktiviti pengedaran dadah dan samun. Masuk menyambung sebab saya nak jual barang saya nak ambil barang yang baru, duit yang saya kumpul tu tak cukup. Daripada situ, saya jadi berang panas barang je sampai bila kita jual kat orang kadang-kadang bagi duit tak cukup, tak boleh kawal kemarahan, saya pergi menyambung untuk nak dapatkan hasil untuk rolling saya balik. Selama saya belajar menyambung ni, daripada start umur 16 tahun sampai umur 21 tahun, yang akhir sekali 21 tahun, hari yang saya kena tangkap tu paling teruk, saya buat orang tu kena 12 jahitan di muka menggunakan kerambit. Saya dah taruh pisau dekat leher dia, tapi dia nak melawan. Bila dia melawan tu, saya tak boleh kawal emosi saya. Saya toreng muka dia, bawah mata dengan tepi mulut. Kebetulan itu polis buat rondaan. Daripada situ orang awam kejar dan polis pun kejar agak. Dari situ saya ditangkap, kena pukul orang awam. Selepas ditangkap, dia direman selama 3 bulan dan pada tarikh 15 Februari 2015, dia akhirnya dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara oleh mahkamah. Bila saya dah jatuh hukuman tu, bila saya dah dapat tahu tarikh bebas saya tu, saya memang tak boleh terima. Bila duduk kat situ, baru-baru di situ kebetulan mak saya dah pula datang melawat saya. Dia telah berikan saya semangat. Tak apa, duduk sini, mungkin ada hikmah dia. Ada pengajaran dia apa semua, belajar daripada situ. Sejak daripada situ, saya fikir-fikir balik, buat benda ni pun mesti takkan selamat. Dunia hidup takkan tenang. Saya mulalah dengan belajar hidup sini, belajar agama apa semua. Dari situ saya dapat sokongan daripada ustaz apa semua. Diorang banyak bantu saya jugalah. Daripada saya mula-mula, diorang ajar saya semayang. Saya dah boleh, saya ajar orang pula semayang. Daripada tak terbaca Quran, saya dah tahu, saya ajar orang pula. Berbeza pula kisah isterinya. Dia mula terjebak dengan syabu pada tahun 2010 ketika baru berusia 13 tahun. Bila terpengaruh kawan-kawan, mula tanya juga apa benda Dia kata try dulu. Daripada situ try. Mula lepak dengan diorang semua. Tak balik rumah, lepak. Daripada situ ikut diorang. Setelah terlibat dengan dadah, dia turut mengabaikan pelajarannya dan tidak lagi meneruskan persekolahan. Waktu umur 16. Betul dah kena kena tangkap. Lepas tu kira duduk reman je lah Lepas tu bebas. Lepas tu dah tak lepak dah dengan orang dia. Kira jauhkan diri lah. Daripada situ slow berhenti. Kedua-dua mereka mengambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga pada tahun 2020 selepas berkenalan selama 2 tahun. Tanpa memandang kembali episod hitam yang pernah dilalui sebelum ini, mereka kini menjalani kehidupan berkeluarga yang normal dan bahagia.
satu cabaran yang berjadi ditempuhi pada ketika ini dan banyak juga kes-kes sebelum ini yang berlaku. Sekarang juga timbul kembali kes-kes babitkan jenayah yang babitkan juga penyalahgunaan dadah ini. Puan Siti, kita nak tahu sebab bila adanya kes-kes sebegini, bermula dari umur belasan tahun, ada berlaku tangkapan dan sebagainya, jenayah. Stigma masyarakat itu, macam Cik Suzadi kata, tak boleh dipersalahkan. Itu biasa untuk kita berasa sebegitu. Bagaimana sebenarnya untuk menangani masalah itu dan apa yang ADK lakukan untuk membantu juga stigma masyarakat ini? Okey, kalau kita tak dapat nafikan lah benda-benda ni macam sekarang ni pun 2-3 hari lepas pun banyak berkenaan dengan isu-isu yang berkaitan dengan dikaitkan dengan penagihan dadah lah. Cumanya bila kita bercakap tentang penagihan ni sebenarnya dia tidak berlaku macam sendirian. Maksudnya kita orang di persekitaran kita. Contohlah macam kita dalam satu family, kita tahu akan perubahan. Sebab kita kalau kita kenal adik-beradik atau anak kita kenal apakah perubahan-perubahan yang ditunjukkan kepada ataupun tingkah laku yang ditunjukkan paling nampak selalunya adalah perubahan daripada segi tingkah laku ataupun dari segi cara dia untuk berinteraksi. Dia akan ada perbezaan. Jadi orang persekitaran tu kalau dia tahu berkenaan apa yang berubah, dia kena mencari sebab kenapa benda tu berlaku. Dia tidak boleh dibiarkan. Begitu juga masyarakat sekeliling. Masyarakat tidak boleh hanya memandang. Tapi bila dia tahu ada perubahan tu, dia perlu membantu jugalah. Walaupun pada dia memang itu ada satu beban dan merasa benda tu bukan masalah dia dan benda ni akan menyusahkan dia dan benda ni bukan dicari. Tapi dia yang mencari. Tapi kita sebagai orang sekeliling, kita perlu bantu dia. Maksudnya pada peringkat awal, contohnya macam kes-kes yang terlibat dengan pembunuhan yang dikaitkan ke penagihan. Dia bukannya jadi macam tu, bukannya baru ambil. Dia dah lama. Jadi perubahan-perubahan tu kalau kita tak bantu, dia akan jadi macam tu. Jadi apabila keadaan ini kita ADK sedar apa yang berlaku dan cabaran untuk ADK untuk rawat pulih ni semakin besar. Jadi kita sentiasa berubah mengikut perubahan. Kalau dulu orang bercakap, orang selalu dengar ADK ni macam buat rawatan pemulihan memang macam menakutkan. Disimpan dalam bilik gelap, dia ada ragging dan sebagainya. Itu dululah. Sekarang ni dia dah jauh berbeza. Maksudnya kita membuat pendekatan tu mengikut apa yang berlaku sekarang. Contohnya contohnya heroin dengan pendekatan sekarang agak berbeza. Kalau dulu mungkin dikaitkan dengan penagih-penagih dadah yang tidak bersekolah. Tapi sekarang penagih dadah ramai yang bersekolah, yang cerdik pandai. Dan bukan orang dulu. Jadi pendekatan kita pun dah berubah mengikut keperluan-keperluan itu. Jadi apabila ada masalah, hubungilah ADK. Di pejabat-pejabat ADK daerah yang ada. Maksudnya masyarakat perlu masuk campur lah. Nampak je masuk campur. Jadi bila nak bercerita, mengadu bukan saja mengadu untuk tangkap, tapi mengadu untuk dapatkan maklumat. Itu pun penting. Baik. Saya nak tanya Cik Suzadi sebab Cik Suzadi mempunyai pengalaman sendiri dan juga sekarang ini Cik Suzadi bekerja rapat dengan AADK untuk memberi sokongan kan kepada mereka yang sudah terbabit. Saya nak tanya, ada orang bila dah terjebak, dia nak berubah. Tapi kadang-kadang dia tak tahu cara yang bagaimana untuk dia keluar. Kan? Contohnya kita ada AADK. Kadang-kadang orang takut dengan AADK ni. Sebab kan, nanti macam mana dengan kerjaya saya? Majikan nanti dapat tahu saya akan blacklisted dan sebagainya. Jadi apa yang selalu Cik Zadi katakan pada mereka? Okey, saya faham soalan tu. Okey, itu sebabnya saya ada support group saya sendiri. Saya tubuhkan satu support group Diary Survivor Kepulihan. Di mana saya kumpulkan semua yang bermasalah tentang dadah. Saya ada FB, dia orang masuk situ, dia orang relate dekat situ. Dia orang kongsi dekat situ. Itu saya tinggalkan nombor telefon saya, dia akan kontak saya. Suzadi, saya ada masalah dadah. Okey, you kat mana? You kat mana? Kita jumpa. Kita share. Maksud dia bukan share saya tentang penagih dadah. Apa yang servis yang ADK ada. You jangan takut. Itu sebab kebanyakannya yang dah terlibat dadah. Saya menyerulah pada hari ini kan. Yang mana dah terlibat dengan dadah, jangan takut. Kita kena berani berubah. Kita jangan takut. Sebenarnya masyarakat Malaysia ni sayang kita. Dah masalah ni dah bertahun-tahun. Daripada puan kecil sampai dah besar. Pun tak settle lagi. Masih tak benci lagi. Tak ada pun kata hukuman tembak. Masih lagi kita dalam proses macam ADK mencari lagi modul-modul yang baik. Bagi saya ada support group saya. Dia akan kontak saya akan jelaskan. Begini, begitu, kena. Itu pula saya akan rujuk pada ADK. Budak ni begini. Okey? Dia serah ke ADK. Itu ADK
dengan kepakaran-kepakaran yang ada, dia akan servis lah. Hantar budak ni, okey dia ni baru lagi, hantar pergi pusat pemulihan yang pertama kali. Ini dah 5 kali, tak bolehlah masuk yang pertama kali. Nanti dia ajar pula yang pertama kali itu macam-macam besen ada. Jadi dia hantar kepada yang hardcore. Lebih terak kepada agama. Itu nak dekat meninggal lah tu. Kepada agama. Tapi kalau macam, itu je. sebab sekarang ni kan macam Puan cakap tadi kan, penagih kan sekarang macam dah educated, ada kerjaya. Beza generasinya. Sebab dia orang takut nanti kalau masuk ADK nanti pekerja macam mana, blacklisted orang akan tahu ke bagaimana? Dia macam ni, dia sebenarnya jangan takut. Bila takut tu, kalau takut dia tak datang, dia lagi teruk, lagi hilang kerja. Maksudnya bila datang, dia banyak kita akan buat rundingan. Ada majikan dia support. Dia bagi cuti. Tapi yang penting dia datang dan kita boleh bantulah untuk dia macam mana kita terangkan pada majikan, keperluan dia. Sebab kalau dia lari, dia terus menagih lagi dia dalam pekerjaan, keluarga dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita buka. Jadi kita terbuka. Kalau datang kita dapatkan maklumat macam manakah nak mendapatkan rawatan dan pemulihan, kalau bekerja, dia akan kerja. Dan kepada orang yang tak bekerja, bila dia nak keluar dah tamat pun kita cuba carikan kerja. Cuba carikan. Jadi benda. Jadi perkhidmatan ADK ni banyak. Dia macam Cik Suzali cakap, ADK ni rawatan dia ada dalam pusat dulu orang panggil pusat sentis, sekarang panggil puspen. Masuk dalam pusat pemulihan. Ataupun dia tak pergi masuk dalam pusat pemulihan, dia duduk kat luar dengan family. Ataupun kita juga ada yang duduk dalam pemulihan dalam komuniti itu sendiri, ataupun di pusat-pusat pemulihan dalam persendirian pun ada. Jadi semuanya ada terbuka, pilihan di tangan kita. Dan kita sentiasa mengalu-alukan dan kita tak pernah kata menghukum ke apa. Walaupun stigma, bila kita tak tahu, kita hanya mendengar, kita akan rasa takut. Tapi kita sebenarnya kena tahu sendiri apa sebenarnya berlaku. Kalau kita hanya mendengar, orang akan cakap macam-macam. Tapi betul ke apa yang orang cakap? Jadi nak dapat maklumat tepat, hubungi kami. Datang pada kami, jangan takut. Dan kami juga, kalau dia tak percaya, kami juga ada rakan-rakan lain yang telah pulih seperti tadi kan, terus membantu kita juga. Cik Zuhaidi mungkin sedikit bermula dengan suka-suka saja. Mungkin ramai pun rasa macam tu. Nak bermula dengan suka-suka. Nasihat terakhirlah. Janganlah mula dengan suka-suka, nanti duka. Saya nak nasihat orang, saya bukan baik pun. Kan? Tapi saya beringatlah. Sebab berdasar pengalaman saya lah. Sayangilah diri kita. Apabila kita dah sayangi diri kita, insya-Allah semua orang akan sayang kita. Kalau kita tak sayang diri kita, kita cocok sana, cocok sini, nanti masyarakat pun tak sayang kita. Lagi satu, kena berani berubahlah. Jangan takutlah untuk melakukan perubahan. Ini banyak beralasan. Buat kata Puan Siti Mariam tadi betul lah. Ramai orang. Sampai saya dengan kawan-kawan saya, kita ni menjual maruah kita tahu dekat FB. Kita ni bukan penaga dadah, siapa nak telefon, kita boleh bantu. Kita nak bantu anak-anak muda kat Malaysia ni. Dan tak ada masalah pun, dan memberi manfaat. Memberi manfaat. At least kita bagi kesedaran kat dia. Jangan takutlah. ADK sedia membantu, insya-Allah. Baik. Jangan dengar cerita-cerita mengatakan ADK macam-macam lah. Itu semua mengarut dah. ADK pun dah berubah mengikut sekarang dan semasa sekarang juga kan, dengan masyarakat kita dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada Puan Siti Mariam Mursidan, Pengarah Bahagian Rawatan Perubatan dan Pemulihan AADK, dan juga Cik Suzaidi Sulaiman, Mentor Kepulihan AADK. Katanya ada program hari ini kan? Selamat berjaya juga. Semoga dipermudahkan. Merah jambu. Jambu tu yang pakai pink tu. Kita nak berteriak seketika, terus kekal dengan kami di Malaysia hari ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita nak teruskan penyisian kita. Ini berkenaan dengan fenomena BLIS di Malaysia. Ini dah luar biasa ni, dia punya fenomena ni. Kita nak terus bersama dengan Cik Muhammad Suhaimi Saiful, merupakan pengasas BLIS. Ini yang berat. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Faria. Nama Suhaimi Saiful, tapi Raimi. Itulah nama dia, nama glamour. Nama glamour. Baik. Kita dah cakap berkenaan dengan BLIS ini. Katanya sekarang ini dah dalam pasaran selama 2 tahun. Tahniah. Tapi kita nak tahu juga apakah keunikan BLIS ini. Alhamdulillah, setakat 2 tahun BLIS dalam pasaran, kita sangat-sangat mendapat sambutan di mana reseller kita, jumlah usahawan di BLIS mencecah 15,000 orang dalam masa 2 tahun ni. Jadi keunikan produk ni, yang mana produk ini dijamin selamat dan juga produk ini mengandungi essential oil dan juga aromatherapy oil. So which is kami sangat menekankan tentang keselamatan produk. Kalau produk itu walaupun dia wangi,
tapi tak selamat, ia berbahaya juga kepada pengguna. Ini sangat dititik beratkan bagi kami di Bliss untuk menjamin keselamatan pengguna di luar sana. Okey, di hadapan ni adalah beberapa produk ni. Mungkin boleh kenalkan jugalah produk-produk dia dan juga keunikan Bliss itu sendirilah. Yes. So macam saya kata tadi, ketiga-tiga produk, sekarang Bliss ada 3 jenis produk. Produk untuk kereta, produk untuk rumah dan juga untuk badan. Jadi ketiga produk ini, of course, produk wangian untuk mengharumkan, untuk mengubah mood. Mengubah mood kita, emosi kita. So produk Bliss dijamin yang pertama wangi, selamat dan bauannya berpanjangan. Harga. Harga ketiga produk kita di bawah RM40 sahaja. Kerana kalau Fariha tengok keadaan sekarang, especially dalam keadaan ekonomi dan juga wabak sekarang, pandemik sekarang ni, disebabkan banyak juga kos-kos yang perlu dikeluarkan. Tetapi produk ini dia jadi bukan hanya produk kehendak, tapi keperluan kepada pengguna sebenarnya. Sebab apa? Kita ni memerlukan wangian untuk apa? Untuk kita lebih relax. Untuk kita rasa nyaman dan selesa. Okey, bila kita cakap berkenaan dengan produk ni, pastinya nanti kan di media sosial kita tengok ramai sangat ejen, usahawan dan sebagainya. Macam Bliss ini sendiri bagaimana? Adakah ejen dan usahawan boleh untuk promosikan ataupun menjadi antara di bawah jenama Bliss ni? Okey, kalau ramai orang mereka di luar sana yang mungkin tercari-cari peluang bagaimana untuk menambah pendapatan, menambah untuk jadikan satu peluang pekerjaan, peluang bisnes yang tetap contohnya. So kami di Bliss kita menyediakan peluang, kita memberikan latihan. Kita share bagaimana satu orang usahawan perlu bermula, bagaimana usahawan itu nak meningkatkan pendapatan. Semuanya diberikan latihan secara intensif dan juga kami banyak, especially tahun ni, banyak event secara online, event secara offline, semuanya telah disusun daripada Januari hinggalah Disember ni untuk mengajar dan membentuk sikap usahawan dalam masyarakat. Jadi mereka di luar sana yang mungkin tercari-cari memang nak berniaga tapi tak tahu nak berniaga produk apa, adakah produk tu ada masa depan? Bliss adalah jawapannya. Wow. Okey, mungkin Bliss ni pun ada perancangan jangka masa pendeknya kan, jangka masa panjangnya. Mungkin ada juga orang lain nak tahu ini antara yang dapat memberi mereka satu jalan baru untuk mereka untuk tahun 2022 ini. Okey Faria, of course tahun ni kami akan memperkukuhkan presence kita dalam pasaran. So which is memang kita nak satu Malaysia ni, rakyat Malaysia memang tahu. Bliss adalah jenama wangian yang akan menjadi kebanggaan negara kita. So memang kami memerlukan ramai usahawan untuk membawa brand ini untuk kita reach kepada pengguna. Ramai juga pengguna yang tak tahu ni Bliss ni apa dia ni, Bliss ni. Walaupun kita ada usahawan seramai 15,000, tetapi pengguna di luar sana masih lagi belum mengetahui tentang produk Bliss. So that's why kita berada di Malaysia hari ini. Kita nak bagi rakyat Malaysia tahu, Bliss adalah salah satu pilihan untuk mereka mengharumkan hari-hari mereka. Jadi dengan keadaan tahun ini, kita nak ramai lagi usahawan di luar sana yang mungkin kita nampak Bliss adalah platform yang membantu mereka untuk menambah pendapatan. Kan? Dengan produk yang berkualiti, produk mampu milik dan boleh diterima oleh semua orang di luar sana. Jadi kalau misalnya penonton Malaysia hari ini yang berminat nak jadi usahawan macam mana ni? Cik Remy. Yes. So you boleh tengok semua social media kita dekat Facebook, Instagram dan sebagainya, ramai mereka di luar sana yang boleh membantu. So of course you all boleh tengok juga di page HQ sendiri, di Bliss, Instagram, TikTok dan sebagainya. Ramai leader-leader kami di seluruh Malaysia, kita ada sebanyak 76 orang master stokis di seluruh Malaysia yang mereka juga membuka peluang usahawan kepada mereka di luar sana. Ada juga yang contohnya memerlukan bantuan kami di HQ, juga kami buka. Sebab peluang ini perlu dibuka seluas-luasnya. Pintu perniagaan, pintu usahawan ni dibuka selebar-lebarnya kepada seluruh rakyat Malaysia. Baik. Bila kata Bliss ni telah berada di pasaran negara 2 tahun. Ya, betul. Kita tahu kan 2 tahun lepas tu kita berada dalam keadaan yang sangat tegang. Ya, kan? betul. Dengan pandemik dan sebagainya. Ya, Jadi bagaimana Bliss mampu bertahan tu? Yes. So kalau Fariha tengok di tahun pertama kita boleh reach kita punya revenue 10 million. So last year kita buat almost 20 million. So walaupun keadaan pandemik, dia sebenarnya kita kena adapt. Usahawan kena adapt. Kalau kata kita tak boleh menggunakan platform secara offline, online. Bagaimana nak meng-onlinekan bisnes tu? Sebab tu kita dalam bisnes semua orang boleh berniaga, Faria. Tetapi apakah teknik perniagaan yang betul? Apakah platform-platform online yang kita boleh guna untuk kita dapatkan jualan? Sebab berniaga ni kita perlukan jualan untuk kita tingkatkan keuntungan kita. So inilah latihan kami. Kami sepanjang pandemik memang aktif dengan kita punya sharing di Zoom, di live.
Almost every day kita akan berkongsi. Jadi usahawan ni kadang-kadang bukan tak tahu. Mungkin lupa. Jadi kita ni mengingatkan. Okay, you boleh try platform yang baru. You kena try platform ni. Jadi mereka menggunakan semua platform yang ada dalam pasaran kita ni untuk melakukan jualan. Baik. Pastinya BLIS akan memberi sokongan kepada kalian yang sekiranya ingin menjadi usahawan di bawah jenama BLIS ini, dan terima kasih banyak-banyak. Cik Muhammad Suhaimi Saiful atau lebih mesti dipanggil Remy merupakan pengasas BLIS Sinar Berhad ini sendiri. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ini. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan Hadif Miswan. Ini berkenaan dengan dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah Pantai Remis Perak. Semua selepas ini di MHI. Baik, terus kekal dengan kami di Malaysia hari ini, dan kita di penghujung ini ada satu lagi perkara yang ingin dikongsikan. Ini berkaitan dengan dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah di Pantai Remis Perak. Untuk itu kita nak bersama dengan tetamunya, iaitu Al-Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, pendakwa bebas merangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah Pantai Remis Perak. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Ustaz, boleh on mic tak? Tak dengar lah. Ya, okey. Sambil kita menantikan tu, kita harapkan dapat mendengar suara Ustaz tu untuk kita berbicara berkenaan dengan dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah Pantai Remis Perak. Ustaz, boleh dengarkan saya? Ustaz, audionya Ustaz. Baik, kita masih cuba untuk mendapatkan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Tadi masa kita cuba-cuba tu okey, cantik je. Jadi tak apa, sekarang ini antara perkongsiannya yang ingin dikongsikan berkaitan dengan dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah Pantai Remis Perak. Dan untuk itu juga kita ingin terus beritahu kepada anda berkenaan dengan antara perkongsian-perkongsian yang akan kami bawakan esok, sementara kita nak dapatkan Ustaz Jafri ni. Esok kita akan kongsikan berkaitan dengan kisah pesakit kanser tulang yang kronik namun cukup kuat untuk meneruskan kehidupan. Juga saya akan berlintas secara langsung bersama dengan jaguh lontar peluru Paralimpik kita, Ziyad Zulkifli. Katanya ada mi. Okey, kita nak kembali bersama dengan Ustaz Jafri. Ustaz, Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, kita masih lagi berdepan dengan kesulitan lah untuk mendapatkan audio Ustaz Jafri bersama dengan kita yang nak berbicara berkenaan dengan pembangunan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah di Pantai Remis Perak. Dan pastinya ramai yang dah tahu juga berkaitan dengan pembinaan dana wakaf pembinaan masjid ini. Dan untuk itu kita masih cuba untuk dapatkan Ustaz Jafri untuk terus bersama dengan kita. Baik, mungkin nanti kita akan terus usahakan. Dan antara yang ingin dibawakan oleh Ustaz Jafri adalah berkaitan dengan pembinaannya, latar belakang Madrasah Darul Ulum wal Qiraat ini juga antara yang telah pun dikongsikan. Dan sekarang ini yang juga mungkin boleh diwara-warakan di sinilah berkaitan dengan pembinaan ini, berkenaan dengan mereka masih lagi memerlukan dana tambahan sebanyak 12 juta. Dan setakat ini sumbangan daripada pihak individu dan syarikat yang telah menyumbang adalah sebanyak 13 juta. Okey, perkembangannya, dan masih lagi akan dijadikan tempat khidmat keseluruhan keperluan ummah dan juga yang ada. Okey, kita ingin bersama dengan Ustaz Jafri secara dalam talian panggilan telefon. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Ya Allah. Alhamdulillah, lega saya dapat dengar suara Ustaz. Mungkin ini mediumnya pada pagi ini Ustaz yang dibolehkan. Mungkin permulaannya Ustaz, apa yang ingin dikongsikan berkaitan dengan dana ini? Silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tawalah. InsyaAllah, ingat ada 3 benda yang Allah yang Nabi SAW sebut bahawa tidak akan terputus amalan seorang solat Jumaat kecuali 3 perkara ini. Selepas dia meninggal, semua amalan-amalan kita akan terputus kecuali 3 benda. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiganya ialah doa anak-anak yang soleh. Jadi insyaAllah, apa yang kita bangunkan sekarang ini bukan satu benda yang biasa-biasa, tetapi bukan sekadar masjid. Tetapi kalau buat masjid pun dah cukup dah sebenarnya. Orang datang solat, orang buat ibadat, semua kita dapat ganjaran pahala. Tetapi masjid yang nak kita bangunkan ini, di sini bukan sekadar ada masjid, tetapi ada juga pusat pengajian tahfiz Al-Quran yang sekarang ni ada 300 pelajar. Yang setiap huruf mereka akan hafaz dan akan baca, itu akan dapat pahalanya kepada orang yang menyumbang. Dan bukan sekadar itu, kita juga menyediakan masjid yang boleh memuatkan sekitar 5,000 jemaah pada satu-satu masa, untuk kawasan sekitar itu yang menempatkan jumlah penduduk sekitar 17,000 penduduk.
Jadi kita menyediakan dan kawasan masjid ini juga ada tempat istirahat, tempat mustafir. Kita ada kelas-kelas pengajian untuk masyarakat, salih ala Muhammad, dan berbagai lagi aktiviti salih ilmiah dan ekonomi yang akan berlangsung di tempat ini. Salih ala Muhammad. Jadi bukan sekadar sumbangan biasa, tetapi merupakan salih ala Muhammad, kita sedang menunggu-nunggu insya-Allah ganjaran pahala yang begitu besar yang Allah akan berikan kepada kita, kepada orang yang menyumbang kepada pembangunan Masjid Al-Ulum wa Thaibah di Pantai Remis Perak ni, insya-Allah. Ya. Ustaz, kalau boleh dikongsikan juga berkaitan dengan perkembangannya, dana yang diperlukan dan berapa yang telah dikutip, Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih kepada para penyumbang yang setiap kali kita bersiaran tak pernah loket dan tak pernah jemu untuk memberikan sumbangan. Kita target ada 25 juta untuk keseluruhan projek yang akan insya-Allah akan selesai pada tahun ini, pada tahun 2022. Dan insya-Allah salih ala Syekh Muhammad, dan sekarang kutipan kita telah pun mencecah 13 juta. Yeah. Kita ada 12 juta lagi peluang untuk kita. Saya selalu sebut, saya cuma kalau orang nak offer untuk buat masjid, jangan lepaskan peluang sebab ganjaran terlalu besar. Yeah. Nabi SAW sebut tentang Allah akan membina satu rumah dalam syurga kepada orang yang membina masjid walaupun sebesar sarang burung saja. Tapi ini bukan sarang burung ni, dah ramai sangat yang boleh mengambil manfaat nanti daripada masjid ini, yang insya-Allah kita boleh mengambil manfaatnya nanti. Bukan setakat dunia, sedekah ni bukan Allah bagi dekat kita, bukan setakat kelebihan di akhirat. Sedekah ni juga Allah akan memberikan kepada kita kelebihan-kelebihannya waktu kita hidup dekat dunia lagi, insya-Allah. Okey Ustaz, mungkin di kesempatan ini ialah tadi pun dikongsikan manfaatnya untuk memberikan bantuan dan juga sedekah untuk pembinaan masjid. Bagaimana caranya Ustaz, kalau Ustaz boleh war-warkan kepada mereka yang menonton ini? Baik, Allahumma kita ada beberapa package yang kita sediakan. Tuan-tuan boleh bagi saja berapa banyak yang tuan-tuan rasa tuan-tuan nak bagi. Hatta RM5 pun kami terima. Salih ala. Tapi ada package yang seandainya tuan-tuan nak lebih mudah, salih ala Syekh Muhammad, tuan-tuan boleh bagi RM5, tuan-tuan boleh bagi RM50, tuan-tuan boleh bagi RM100, RM150. Tapi ada satu package bernilai RM1,500 yang tuan-tuan boleh, salih ala Syekh Muhammad, berikan. Apa yang tuan-tuan boleh buat ialah mungkin tuan-tuan himpunkan di kalangan ahli keluarga tuan-tuan untuk ambil package ini. Package sumbangan wakaf bernilai RM1,500 untuk satu lot wakaf. Ambil bincang dengan anak-anak beranak semua sebagainya, buat collection sikit, anak ada 5 orang, buat collection seorang sikit sebagainya, niat dan wakafkan salih ala Muhammad untuk seluruh ahli keluarga kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kadang-kadang ada ibu dan ayah kita telah meninggal dunia. Jasa dan bakti mereka melahirkan, membesarkan kita itu tak dapat kita nafikan, subhanallah, dan tak dapat kita balas. Maka subhanallah, di antara perkara yang kita boleh buat selepas kematian ibu dan ayah kita ialah kita mewakafkan harta, mewakafkan untuk berbagi pihak mereka. Buat sumbangan, buat wakaf dan niatkan pahala dan ganjarannya kepada ibu dan ayah kita yang telah meninggal. Ada nombor akaun yang tertera tu, ada nombor telefon, bahkan boleh telefon, dan kepada sahabat-sahabat yang mungkin melalui kawasan Pantai Remis. Ada yang nak pergi ke Salih Muhammad bercuti di Pulau Pangkur ke apa sebagainya, nak pergi ke Lumut dan sebagainya, bolehlah singgah di Pantai Remis untuk tengok sendiri pembangunan masjid ini yang sudah pun naik ke tingkat yang kedua, alhamdulillah rabbil alamin. Dan insya-Allah pasti ada manfaatnya bila kita membantu untuk membangunkan masjid Allah ini, insya-Allah. Ya, betul. Apatah lagi lokasi yang juga menjadi tumpuannya Ustaz. Mungkin boleh kongsikan pesanan Ustaz kepada mereka yang menonton berkaitan dengan dana wakaf yang diperlukan ini dan juga kebaikan untuk bersedekah, Ustaz. Saya nak berpesan, jangan bertangguh-tangguh dalam melakukan kebaikan. Allah sebut fastabiqul khairat, bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Bila kita dapat macam ni, bukan saja-saja kita duduk depan TV, kita dengar cuma perkataan-perkataan perbincangan pada hari ini. Bukan saja-saja sebenarnya. Sebenarnya Allah nak memberikan kepada kita peluang ini. Allah tak pilih orang lain, Allah pilih kita. Takdirnya kita duduk depan TV hari ini, kita tengok, kita dengar apa yang kita bincangkan pada hari ini. Ini namanya taufik. Taufik Allah maksud Allah permudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Maka apabila Allah pilih kita, jangan lepaskan peluang ini. Tolong jangan lepaskan peluang ini. Sebab bukan saja-saja Allah nak pilih kita untuk kita bersedekah pada hari ini. Ingat bagaimana Allah cerita dalam Quran, orang yang dijemput dan nak mati pun, subhanallah, berhadapan dengan malaikat maut pun, apa yang diminta? Diminta untuk menangguhkan kematiannya. Hanya sekadar untuk dia bersedekah. Dia tak minta nak bangun tahajud, dia tak minta semua. Dia minta untuk bersedekah sebab ganjaran pahala yang begitu besar yang Allah akan berikan kepada orang yang bersedekah. Dan ingat Nabi SAW kata apa? Tak akan berkurang harta orang sedekah, bahkan bertambah. Dan Allah sebut dalam Quran bahawa Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Maka jangan takut untuk bersedekah, apatah lagi kita nak bersedekah dan berwakaf ini adalah untuk pembangunan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti
ganjarannya jauh lebih besar. Dan bukan setakat masjid yang kita nak buat, masjid berserta dengan pusat pengajian tahfiz Al-Quran, pusat pengajian umumi untuk masyarakat di sekitarnya sebagainya, tempat pusat pemusafiran dan sebagainya Ustaz Ismat, dan juga pusat komuniti masyarakat akan dibangunkan dekat situ, maka sudah pasti ganjaran pahala yang Ustaz Ismat begitu banyak yang Allah akan sediakan kepada kita yang ikhlas bersedekah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ustaz, terima kasih banyak-banyak kan sudi bersama kami. Semoga segala urusan dipermudahkan ya Ustaz. Amin, amin rabbal alamin. Assalamualaikum. Banyak-banyak hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi bersama kita berbicara berkenaan dengan dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah Pantai Remis Perak. Okey, kita dah berada di penghujung. Ceng. Okay, kita uar-uarkan balik bahawa esok nanti anda akan berlintas langsung di kedai Ziad Zulkifli, jago lontar peluru Paralimpik kita. Esok katanya ada mi lontar. Wow. Okey, kita jumpa esok jangan lupa. Ya, Assalamualaikum. Bye, jaga diri.